Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid-murid, bertemu lagi kita untuk subjek pendidikan sahsiah, pendidikan khas kefungsian rendah bersama dengan Cikgu Yat. Okey murid-murid, pada hari ini kita akan belajar tajuk standard kandungannya adalah 2.1 kemahiran meningkatkan perkembangan sosial emosi yang sihat. Standard pembelajarannya adalah 2.1.5 iaitu tajuk akhir dalam standard kandungan ini iaitu membina hubungan baik dengan ahli keluarga, rakan dan juga guru. Baiklah, pada hari ini cikgu akan masuk kepada hubungan yang baik dengan ahli keluarga dahulu. Okey, kemudian seterusnya baru cikgu masuk rakan dan juga guru. Cikgu pecahkan supaya kamu lebih mudah untuk faham dan mudah untuk kamu terima apa yang cikgu ajar. Okey murid-murid, ini set in aksi. Kita dapat lihat dekat dalam slide video ni. Ini yang merupakan sebuah gambar keluarga, sebuah keluarga bahagia. Okey, ada mak ayah dia, ada anak-anak dia kan, ramai anak-anak dia, ada anak perempuan, ada anak lelaki. Okey, dalam gambar ni kita dapat lihat keluarga ni semua dalam keadaan yang tersenyum, gembira, bermaksud mereka berada dalam keadaan yang bahagia, keluarga yang menggembirakan, keluarga yang menyenangkan. Macam mana kita nak hidup dalam keadaan keluarga yang macam ni, keadaan keluarga yang gembira, yang bahagia? Semestinya bermula dengan adab kita dengan keluarga kita. Okey, next. Okey, ini adalah cikgu selitkan sedikit doa keluarga bahagia. Okey, dengar cikgu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami daripada pasangan-pasangan hidup kami dan zuriat-zuriat kami apa sahaja yang menyejukkan mata kami dan menjadikan kami sebagai ikutan bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya ini adalah doa yang kita boleh amalkan untuk kita mendapat keluarga yang bahagia. Okey, mungkin mak ayah kita pun ada mengamalkan doa ni, cuma kita tak tahu kan, mak ayah tak bagi tahu. Okey, nanti next ada tajuk hubungan baik dengan keluarga juga, tapi itu lebih kepada rohani. Masa tu cikgu akan ajar doa. Okey, tapi hari ini cikgu hanya memperkenalkan sahajalah. Okey, siapa keluarga kita? Siapa keluarga kita? Jom kita tengok. Keluarga kita semestinya ayah kita, ibu kita kan. Mungkin kamu tak panggil ayah, kamu panggil apa? Papa ke, daddy ke, abi ke kan? Ayah kita. Kemudian ibu kita, ibu ke, emak ke, mama ke, mami ke, umi ke, itu semua samalah, cuma panggilan kita tak sama. Okey, kemudian abang, mungkin ada orang yang ada abang, ada murid-murid yang mungkin dia tak ada abang sebab dia anak sulung, jadi dia tak ada abang, dia lah abang ataupun dia lah kakak. Kemudian abang, ada kakak, ada adik. Dalam kita ni semua tak sama. Mungkin kamu ada abang, kamu tak ada adik sebab kamu anak bongsu. Mungkin kamu ada adik, kamu tak ada abang, tak ada kakak sebab kamu anak sulung. Kalau kamu anak tengah-tengah, mungkin kamu ada adik, kamu mesti ada adik, mesti ada abang ataupun ada kakak dan ada adik. Kemudian ada datuk, ada nenek, ada bapa saudara. Bapa saudara ni siapa? Cikgu jelaskan sikit. Bapa saudara ni adik-beradik kepada mak ayah kita. Pak Angah kan, kalau orang Melaka kan dia ada panggilan Pak Angah, Pak Long kan, Pak Lang, Pak Anda, macam-macam. Ibu saudara kita sama macam bapa saudara juga sepupu. Siapa sepupu? Sepupu ni anak kepada ibu saudara kita dan juga bapa saudara kita. Kan kita kan
biasa jumpa sepupu ni waktu hari raya kan. Kita akan jumpa sepupu-sepupu kita. Tapi sekarang ni kita tak boleh nak berjumpa. Mungkin kita masih boleh bertemu atau berhubung melalui media sosial kan. WhatsApp ada, Facebook ada, Instagram ada kan. Macam-macam ada. Okey, adab terhadap keluarga. Apa itu adab terhadap keluarga? Jom kita tengok. Ada 7 cikgu senaraikan. Okey, tengok satu persatu. Nombor 1. Hormat menghormati dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan berkeluarga, tak kira lah berkeluarga ataupun kehidupan dengan siapa-siapa pun, dengan masyarakat sekalipun, kita kena saling hormat, menghormati. Kamu kena menghormati ibu bapa kamu semestinya sebab mereka adalah ibu bapa kamu. Kamu juga perlu menghormati adik-beradik kamu. Adik pun kita kena hormat walaupun dia adik kita. Abang dan kakak kita kena hormat. Kan atuk nenek kita apatah lagi mesti kita hormati. Dan juga keluarga kita yang lain lah kita kena hormat. Kita kalau ada masalah ataupun sesuatu yang kita rasa tak puas hati, kita jangan sampai hilang rasa hormat terhadap keluarga kita. Tak boleh berdosa. Nombor 2, saling sayang menyayangi. Ini benda yang asas lah. Semestinya kita akan sayang mak ayah kita. Kerana apa? Mak ayah kita, mak kita melahirkan kita. Ayah kita keluar cari rezeki untuk bagi kita belajar, bagi kita makan, pakai. Mungkin kamu kata, cikgu, ayah saya bagi makan ni, bagi makan telur je. Saya nak makan ayam. Contoh cikgu bagi. Tak boleh macam tu. Sebenarnya kamu kena bersyukur. Kan? Itu kita mengikut kepada kemampuan ayah kita. Ayah kita dah sedaya upaya mencari rezeki. Terutama ini di zaman PKP, zaman COVID-19 yang cikgu tahu ramai yang terjejas. Jadi kita kena bersyukur. Walau macam mana pun ayah kita tetap akan usaha untuk keluarganya kan. Jadi kita kena sayanglah ayah kita, mak kita, adik-beradik kita. Jangan ni dah duduk kat rumah ni asyik nak gaduh jangan adik-beradik tak boleh, tak elok lah. Sebab kalau kita abang kita kena mengalah, kalau kita adik pun kita kena toleransi dengan adik-beradik kita. Nombor 3, saling menziarahi. Ini untuk waktu sekarang tak sesuai lah untuk kita menziarahi kerana kita berada dalam zaman COVID-19. Memang kita kena duduk rumah. Tapi jika keadaan telah kembali pulih macam seperti biasa, kita boleh pergi menziarahi. Contoh kita boleh pergi rumah atuk nenek kita kan. Mungkin sekarang ni dah lama tak balik sebab tak boleh balik, tak boleh merentas negeri dan sebagainya. Okey, bila kita dah keadaan negara kita dah okey, kita boleh pergi menziarahi sebab nenek kita atuk nenek kita dah tua. Jadi kitalah yang kena pergi ziarahi mereka. Tak semestinya kita kena tunggu waktu hari raya. Waktu hari biasa pun boleh jika COVID ni dah berakhir lah. Itu maksud cikgu. Kalau sekarang ni janganlah menziarahi, memang tak boleh sebab kita berada dalam keadaan total lockdown kan. Kita tak boleh pergi mana-mana, kita kena duduk rumah. Okey. Keempat, bertanggungjawab. Okey, bertanggungjawab ni macam mana cikgu? Saya ni anak je. Saya takkan saya nak kena beli makan untuk keluarga saya. Bukan macam tu. Tanggungjawab dalam ahli keluarga kita berbeza-beza. Mungkin mak dengan ayah kamu mencari rezeki, macam ayah keluar mencari rezeki untuk keluarga. Ibu kamu menjaga seisi keluarga kamu, masak, sediakan makanan, sediakan pakaian, basuh baju, apa semua tu kan kerja ibu kita. Kita sebagai anak, kita kena apa? Belajarlah kan. Sekarang walaupun kita tak boleh pergi sekolah, kita tak dapat jumpa kawan, kita tak boleh jumpa cikgu kat sekolah, tapi cikgu tetap ada PDPR kan, mengadakan PDPR. Jadi kamu sebagai anak yang bertanggungjawab, kenalah melaksanakan tugasan kamu. Kenalah kamu sertai PDPR, jawab segala tugasan guru. Sebab apa? Sebab itu tanggungjawab kamu sebagai anak. Semestinya ibu bapa kamu nak kamu berjaya kan, nak kamu dapat ilmu. Itu tugas kamu. Mungkin ada di antara kamu yang mak ayah belikan handset baru kan, belikan data, belikan apa lagi, printer ke sebagainya.
Itu maksudnya mak ayah nak kita belajar. Itu tanggungjawab kita sebagai anak dan juga sebagai murid. Kita jangan abaikan. Nombor 5, bekerjasama. Macam mana? Okey, kita duduk dalam satu rumah kan, kita satu keluarga duduk dalam satu rumah, kita kena saling bekerjasama lah. Kita tak boleh lah mengharapkan semua dalam rumah tu ibu kita nak buat. Contoh nak angkat baju mak kita, yang masak pun ibu kita, yang pergi yang kemas rumah pun ibu kita, semua ibu kita. Kita tak ada buat apa-apa. Kita tengok TV je, cikgu saya belajar, cikgu saya tak boleh nak tolong. Jangan macam tu bagi alasan. Kita PDPR Isnin sampai Jumaat, hari Sabtu Ahad kamu boleh tolong mak ayah, ataupun selepas waktu PDPR kan, PDPR kita sampai pukul 1.30. Selepas pada tu mungkin kamu boleh tolong mak ayah kamu, tolong mak kamu. Contoh angkat baju ke, lipat baju kamu sendiri ke, kemas bilik kamu. Benda-benda yang kamu mampu lakukan. Sekurang-kurangnya bila kita bekerjasama, bebanan ibu kita tu akan berkurangan. Kan, kita pun akan hidup lebih bahagia dan gembira. Seterusnya, nombor 6, saling nasihat menasihati. Perkara ini juga penting dalam adab berkeluarga. Kerana apa? Okey, nasihat ni semestinya akan diberi yang akan berikan kita nasihat semestinya mak ayah kita. Kan? Mak ayah kita bagi nasihat kerana apa? Dia kadang-kadang bukan nak marah, dia nak menasihati. Cuma kadang-kadang biasalah termarah. Yalah, kita manusia, cikgu pun kadang-kadang marah anak cikgu. Memang kita manusia kan. Kadang tak nak dengar cakap, kena marah. Tapi sebenarnya bila mak ayah kita nasihat kita, contohnya, abang kamu janganlah main game sampai tengah malam. Sebab besok kamu ada kelas, kamu tak boleh bangun nak join kelas. Mak ayah kita nasihat semestinya benda yang baik, benda yang mendatangkan faedah, benda yang memberikan kebaikan kepada kamu. Dan kamu sebagai anak kena dengar nasihat tu, kena ambil nasihat mak kamu, ayah kamu. Jangan kamu diamlah mak tak tahu apa, mak diamlah. Orang main game bukan orang keluar lepak pun. Ini satu perkara yang tak bagus lah. Kamu dah satu tak dengar nasihat, kamu melawan lagi cakap mak ayah kamu. Berdosa sebab kita tak boleh melawan cakap mak ayah kita. Apatah lagi bila mak bagi nasihat tak nak dengar kan. Tak boleh. Kamu bila mak cakap atau mak menasihati, senyap je. Jangan melawan, jangan menjawab. Itu benda yang penting. Sebab bila kita mak nasihat tu, benda tu baik untuk kita. Macam tu juga mungkin abang kita dah nasihat kita, kau diamlah, kau pun tahu. Jawabnya tak boleh. Mungkin adik kita pun dia tengok benda tu, abang kita buat salah ni, kakak kita buat salah ni, dia pun nasihat, kau budak kecil kau diamlah. Tak boleh macam tu kan. Kita kena ambil positif benda tu. Jangan kita sentiasa nak berfikiran negatif. Seterusnya, yang terakhir, tolong menolong. Tolong menolong ni samalah macam bekerjasama tadi. Apa yang perlu kamu lakukanlah kat dalam rumah tu. Saling bantu, membantu. Okey anak-anak. Seterusnya, akibat mengabaikan adab terhadap keluarga. Akibat maksudnya kesan. Kesan jika kamu mengabaikan adab kamu terhadap keluarga kamu. Apa akan jadi? Okey, ada 4. Nombor 1, semestinya hilang kasih sayang antara ahli keluarga. Okey, dalam kita kehidupan berkeluarga dah tak seronok, dah masam muka kan. Sebab dah bergaduh dengan adik, bergaduh dengan abang, mungkin ada yang bergaduh dengan mak dia kan. Dah masam muka. Seronok ke hidup dalam keadaan macam tu? Tak seronok. Okey, nombor 2, melambangkan peribadi yang buruk. Tak eloklah bila orang tahu kita gaduh dengan keluarga. Gaduh dengan keluarga, sepatutnya kita kena sayangi keluarga kita kan. Ni kita gaduh dengan keluarga kita. Tak semestinya dengan mak ayah, mungkin gaduh dengan sepupu kita, gaduh dengan ibu saudara kita. Tak boleh, tak eloklah. Kalau ada persengketaan, setiap permasalahan ada jalan penyelesaiannya. Jadi kita boleh selesaikan dengan cara yang baik. Nombor 3, merenggangkan hubungan keluarga. Semestinya lah bila kita dah bergaduh, kita dah terasa hati kan, hubungan keluarga pun dah tak mesra lagi, dah tak bercakap lagi, bermasam muka kan, masing-masing ada ego sendiri. Akhirnya apa akan jadi? Akhirnya Allah pun murkai keluarga itu. Bila dah sampai Allah murkai keluarga itu, kita akan hidup dalam keadaan yang tak seronok, yang gelisah, sentiasa rasa nak marah kan. Jadi kita kena
cek balik kan. Kita sebagai anak jalankanlah tanggungjawab. Kamu sebagai anak, mak ayah kita pun dia tahulah menjalankan tanggungjawab mereka sebagai ibu bapa. Okey, cukup setakat hari ini. Nanti cikgu akan terangkan kamu, tugasan kamu pada hari ini ada lebih sikit. Ada 2. Satu dalam modul kamu iaitu muka surat 5. Satu lagi dalam live worksheet yang cikgu sediakan link, nanti kamu boleh jawab dekat dalam tu. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.